Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi insyaAllah menjawab pada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh beberapa sahabat tentang mengapa viral satu video baru-baru ini, macam mana orang-orang di Saudi, even di Mekah sendiri, di luar Masjidil Haram tu orang berbaris di depan McDonald, orang berbaris di depan Starbucks, seakan-akan tidak ada sensitivity tentang apa yang sedang berlaku kepada umat Islam di Palestin, di mana syarikat-syarikat makanan ini menyumbangkan secara langsung kepada pejuang-pejuang Israel, kepada penjajah Israel, apartheid. Dan hal ini telah menimbulkan persoalan. So I think it's better untuk kita cuba memahami sedikit sebanyak berkenaan tentang boikot dan juga hukum hakam boikot ini menurut dari segi ekonominya, siapa yang memiliki McDonald sebagai contoh, dan kenapa orang Saudi ini begitu susah untuk memboikot McDonald atas sebab-sebab politik, of course, dan juga ketegangan yang berlaku antara jadaliyah ataupun the discourse, wacana yang berlaku antara agama dan juga politik yang di dalam isu boikot ini juga berlaku sekarang ini. Yes, kalau kita tengok McDonald, pemilik kepada McDonald di Saudi, pemilik kepada McDonald di Singapura, pemilik kepada McDonald di Malaysia sendiri adalah sebuah syarikat Saudi, sebuah syarikat Saudi yang namanya Ali Reza something, Ali Reza ataupun Reza Food, Reza Food. Syarikat ini dimiliki oleh salah seorang putera kerajaan Al Saud, of course. Politik juga. So di dalam konteks perniagaan, politik ini tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan politik Saudi. Jadi yang berlaku, so atas sebab itulah kononnya halal, maka sumbangannya tidak disalurkan kepada Israel, tetapi in a way kita rasa, saya lah secara peribadi, bila mana saya makan McDonald, bila saya makan atau minum Starbucks, dalam keadaan kita mengetahui syarikat-syarikat ini dan juga brand ini menyokong genocide itu dilakukan oleh penjajah Israel, menyokong. Jadi seakan-akan kita melakukan iklan itu, kita melakukan promosi, marilah makan, marilah, tidak ada apa-apa juga, kita boleh makan dan juga kita boleh just enjoy our food dalam keadaan brand itulah, kita bukan bercakap tentang syarikat. Okay, why not tukarlah nama syarikat McDonald atau brand McDonald itu kepada brand yang lain, tapi diorang tidak boleh kerana brand itu ada nilai dan juga tarikannya. Jadi atas sebab itu diorang tidak boleh untuk lari daripada menggunakan that brand. Maka atas sebab itulah kita secara natural lah, kita tidak mahu untuk dilibatkan dengan brand yang bermasalah ini, walaupun brand ini dimiliki syarikatnya, persen sahamnya dan seumpamanya itu dimiliki oleh orang Islam seperti Ali Reza dan juga Al Saud. Bahkan baru-baru ini ada seorang katanya menteri belia dan juga tarfih, menteri belia dan juga seni something macam itulah di Saudi, namanya Turki Al-Sheikh. Dia buat video dan video dia goes viral, memanggil orang-orang Saudi untuk makan McDonald. Tapi kata begitu sekali, politik ini berfungsi, masuk di dalam isu-isu yang melibatkan ekonomi, melibatkan tentang boikot. Tapi jangan kita salah faham, jangan kita pernah salah faham bahawa boikot ini
secara memanglah ya, kalau dorang mau kata tentang halal dan sebagainya, yes, it's up to them. Tapi kita macam yang kita katakan tadi, kenapa kita boycott? Because that brand menyokong kepada genocide. Jadi kita tidak mau duit kita, tidak mau mengiklankan dan juga tarwij, menguar-uarkan lagi tentang sedapnya dan juga brandednya makan McDonald dan juga minum Starbucks ini. Kita tidak mau. Atas sebab itu kita memboikot. Halal tidak halal itu di belakang, di belakang. Of course kalau sumbernya halal, kenapa kita tidak katakan halal? Yes. Tapi isunya brand itu as a brand dia menyokong kepada genocide. Jadi sebab itu kita boikot. Jadi para ulama salafi, ulama-ulama yang berada di Saudi sejak daripada zaman dahulu lagi, ya, fatwa mereka itu konsisten, ya, fatwa mereka itu konsisten, cuma tidaklah dinyatakan secara direct boycott McDonald, boycott Starbucks, like that kind of directly menyebut nama-nama ini, tetapi mereka akan kaitkannya dengan isu, ya. Contoh Syekh Abdul Rahman Sa'di. Okey, kita ikutlah tasalsulnya. Syekh Abdul Rahman Sa'di ini alim yang terkenal, faqih Hambali, dan juga yang menjadi rujukan para raja-raja Al Saud, menyatakan di dalam sebuah fatwa yang khusus berkenaan tentang muqata'ah iqtisadiyah, tentang boycott, like economical boycott, ya. Jadi panjang fatwa itu, dan juga beliau rahmatullah alaih menyebutkan di dalam fatwa tersebut apa dia, min anfa'il jihad wa a'zamihi muqata'atul a'da fi sadirat wal waridat. Sadir ini ekspor, warid ini import. Jadi kata beliau secara jelas ini, di antara jihad yang paling bermanfaat dan yang paling hebat ialah muqata'ah, ialah boykot. Boykot musuh pada sadirat, pada import, pada import dan juga ekspor. Yakni secara ekonomi itulah, ya. Maka sebab itu dan juga sebab-sebab yang lain, kita tengok Malik Faisal, Raja Faisal rahmatullah alaih, secara jelas memboikot USA dan menghalang daripada ekspor minyak ke USA, yang menyebabkan harga minyak di USA pada tahun 60-an atau 70-an itu tidak stabil, naik secara mendadak. Jadi ini Syekh Abdul Rahman Sa'di berfatwa begitu. Anfa'al jihad, jihad yang paling bermanfaat. Okey. Kemudian, kalau orang kata, Syekh Sa'di ni sudah terlalu lama lah, pada zaman dia boleh lah. Okey, kita pergi maju ke depan pula. Syekh Albani rahmatullah alaih di dalam fatwa beliau, dalam silsilah fatwanya Al-Huda wan Nur, apabila ditanya tentang hukum daging dan juga hukum sembelihan, hukum sembelihan di Bulgaria. Kata Syekh, "Lau kana al-Bulgariyun yadhbahuna hadhihi adh-dhaba'ih التي نستوردها منهم ذبحا شرعيا حقيقة أنا أقول لا يجوز لنا أن نستورد منهم." Jadi saya kata, kalaulah orang-orang Bulgaria ini, menyembelih sembelihan ini dengan cara yang kita import daripada mereka dengan cara yang syar'i, secara hakikinya, saya berkata, tidak boleh untuk kita untuk import daging-daging ini walaupun halal. Bal yajibu alaina an nuqati'ahum, bahkan wajib untuk kita untuk memboikot mereka hinggalah mereka yataraja'u an safki dima'i ikhwanil muslimin hunak. Kerana ada berlaku kes, ya, orang-orang umat Islam di Bulgaria dan juga area-area Balkan ini selalu berlaku lah, ya, Bulgaria, Yugoslavia, yang akhirnya berlaku isu genocide Srebrenica dan juga genocide di Bosnia dan Herzegovina itu. Jadi
kata Syekh, alaina an nuqati'ahum. Ini kita kena boikot mereka ini hatta yataraju an safki dima. Hinggalah mereka berhenti daripada menumpahkan darah saudara-saudara kita yang beragama Islam di sana. Fa subhanallah ma tash'urul ummah. Kata Syekh, subhanallah, perasaan umat ini sudah mati. Tidak ada sensitivity. Yes. Jadi jelas di sini, walaupun benda itu halal, tapi kerana benda yang halal ini digunakan untuk menguatkan musuh dan juga menjadi sebab orang kuatnya ekonomi orang yang memusuhi Islam, maka kata Syekh, ana aqul la yajuz lana an nastarid minhum bal yajibu alaina an nuqati'ahum. Kemudian Syekh bin Uthaymin, okey, Syekh bin Uthaymin pun keluarkan satu fatwa, ya, tentang boleh atau tidak kita memboikot orang-orang ataupun barang-barang, ya, barang-barang daripada Serbia, ya, Yugoslavia lah, ya, kerana berlakunya genocide pada tahun 90-an, ya, pada awal 90-an di area Bosnia itu antara orang Islam Bosnak, dan juga antara orang Kristian Serb. Jadi kata Syekh, al-muslimun law qata'u kull ummatin min an-nasara tusa'id alladhina yuharibuna ikhwanana لكان له أثر كبير ولعرف النصارى وغير النصارى أن للمسلمين قوة وأنهم يد واحدة. Kata Syekh di sini, kalaulah orang Islam, ya, ini beliau menyokong ni boikot, ya. Beliau menyokong boikot dan beliau menyatakan alasannya. Kalau orang Islam memboikot semua orang-orang yang Kristian, kerana perang yang berlaku antara Serb dan juga Bosnak itu bukan semata-mata kerana bangsa, tetapi kerana agama, ya. Orang Serb ini memusuhi orang Islam atas pretext New Crusade ataupun perang salib baharu di sana, di area tersebut. Maka pertentangan itu kita tidak boleh tengok hanya setakat dia perkauman semata-mata. No, dia melibatkan antara dua agama, kerana yang menyerang orang Islam, orang Serb yang menyerang orang Islam ini menyatakan kami memerangi orang Islam kerana atas sebab agama, ya, New Crusade. Jadi kata Syekh, kalaulah orang Islam ini memboikot semua umat Kristian yang membantu orang-orang yang memerangi saudara kita, lakana lahu atharun kabir, dan hal itu kata Syekh pasti akan memiliki kesan yang besar, dan sudah tentulah orang Kristian dan juga bukan Kristian mengetahui bahawa orang Islam ini bersatu hati. Jadi boikot ini in a way, kata Syekh, tujuan untuk menunjukkan solidariti kita kepada saudara-saudara kita yang tertindas. Itu poin yang terpenting juga daripada boikot ini, ya. Sebab boikot ini bukan setakat kita mau melemahkan ekonomi musuh, ya. Kerana market ini memanglah market dunia Islam ni besar, cuma yang lebih utama itu ialah solidariti kita. Kita satu hati orang Islam ini. Siapa yang menyusahkan kita akan boikot dia, sebagai contoh, kan. Jadi itu kata Syekh di sini, penting untuk kita zahirkan bahawa kita ini orang Islam yang bersatu hati, kan, bersatu hati. Kemudian Syekh Shalih Al-Wahaidan hafizahullah taala, Shalih Al-Wahaidan, rahmatullah alaih, baru meninggal, ya, tahun lepas, berkata tentang boleh atau tidak, ya, untuk kita boikot. Kata beliau, ini adalah sebahagian daripada jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh berpendapat membeli
barang-barang daripada negara-negara yang menyokong kepada musuh Islam ini, kata Syekh, naw'un min idha'atil mal. Salah satu cara atau jenis membazir harta. Membazir harta. Jadi perspektif ni menarik. Membazir dan juga menguatkan musuh. Dan juga menzahirkan kita ini tidak ada solidariti. Bila mana kita membeli barang-barangan macam McDonald, Starbucks yang bukan daripada Islam. Kemudian Syekh Abdul Aziz Rajhi pun pernah mengeluarkan sebuah fatwa tentang boikot dan menjelaskan bahawa yang bagi perlu dan wajar untuk kita boikot barang-barangan daripada Amerika dan juga daripada Inggris. Jadi fatwa ini juga fatwa-fatwa yang seumpamanya. Kalau kita tengok, kita boleh nampak satu trend ataupun kita boleh kiaskan di sini bahawa apa sahaja perkara yang boleh untuk kita, pertama kita zahirkan solidariti kita kepada saudara-saudara kita yang di mana-mana lah mereka berada. Palestin, ada sebab itu kita boikot barang-barangan yang menyokong Israel. Kalau kita pergi ke sebelah timur pula, kan, di mana orang-orang Uyghur ditindas sebagai contoh. Bukan sebagai contoh, memang berlaku pun. Ya, orang Uyghur ditindas, mereka dijadikan sebagai buruh paksa, maka kita keluarkan satu sikap dan juga solidariti kita, maka kita boikot barangan-barangan yang dibuat daripada China. Walaupun itu susah, kan? Sesusah macam mana pun kita kena zahirkan kita ni boleh untuk boikot. Boikot, kurangkan penggunaan, ya, ataupun paling tidak kita menzahirkan apa bentuk penindasan yang dihadapi oleh saudara-saudara Uyghur kita daripada China. Ya, itu orang heran kenapa barang-barang di China ni murah. Yes, murah sebab dibuat oleh slave, dibuat oleh cheap labor. Ya, cheap labor bukan setakat cheap labor tapi slave labor. Ya, slave labor yang tidak dibayar, diperangkap umpama tikus-tikus di dalam sangkarnya, buat kerja, keluarkan barang dan sebagainya. Dan ini sebahagian saya sudah bacakan tadi, fatwa Syekh Abdul Rahman Sa'di, fatwa Syekh Albani, Syekh bin Uthaymin pun kata kita perlu boikot untuk tunjukkan solidariti kita. Syekh Salih Al-Haidan, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dan sebagainya itu, kalau kita senaraikan, kumpulkan lagi, lebih banyak. Ulama di Pakistan, ya, ulama di India, ya, ulama di India, di Kashmir, ya, ulama di Thailand, ulama di Bangsa Moro, ya, ulama yang berada di dalam daripada Uyghur itu sendiri. Apa fatwa-fatwa mereka tentang isu ini? Dan begitu juga kembali kepada Saudi tadi, macam saya katakan tadi, isu sikap setengah orang, bukan setengah orang, bahkan ramai juga orang-orang Saudi yang tidak sensitif dan juga tidak memiliki kesedaran lah, ya, tidak memiliki kesedaran tentang pentingnya untuk kita bersolidariti. Kita tidak katakan haram bidzatihi, ya, haram lidzatihi barang-barang yang kita boikot tu. Yes, macam Syekh Albani sebut tadi, in a very straightforward way. Dia kata, kalaupun meskipun orang-orang Bulgaria tu dia sembelih dengan cara Islam, dia sembelih dengan cara Islam, menggunakan pisau tajam sampai putus urat urat halkum dan juga mariknya, dan juga dilakukan dengan cara yang syar'i, yang lain, sifat-sifat yang lain, maka lidzatihi halal, tapi dia itu menjadi haram, perlu untuk kita tinggalkan kerana dia menyokong ekonomi orang Bulgaria yang menindas orang Islam, kan? Dan hal ini kalau kita jelaskan kepada orang awam, mereka faham, masuk dalam akalnya. Perlu untuk kita menzahirkan solidariti kita kepada orang-orang Islam. Perlu kita untuk menzahirkan keperluan
apa, walaupun contohnya macam McDonald tadi dimiliki oleh salah seorang daripada kerabat Saudi, dan juga uh, dan juga Reza Food Company itu. Yes. So kita yakinlah dia tu halal. So itu sebelum kita makan. Tapi bila kita nampak McDonald itu, Happy Meal itu diserahkan kepada tentera IDF, that brand M itu, macam mana perasaan kita? Macam mana perasaan kita bila kita makan M itu? Ketika mana tentera IDF dapat makan burger yang sama macam kita makan. Dan dalam keadaan yang sama, saudara-saudara kita berada di Palestin kebuluran. Kita rasa sensitif. Maka sebab itu kita tinggalkan. Bukannya sebab dia itu tidak halal daripada segi bahannya, sumbernya. Yes, itu you boleh buat. Tapi kita katakan haram li ghairihi sebab dia itu haramnya itu kerana brand ini digunakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Dan bila mana kita makan, bila mana kita makan McDonald itu, kita menzahirkan kita tidak sensitif tentang umat Islam. Yang kedua. Dan yang lebih teruk, kita tarwij. Ini kita iklankan. Contoh, kita beli McDonald. Kita beli McDonald. Bawalah burger, Happy Meal ke apa kan. Pergi ke depan kawan kita makan M tu. Bila kita makan burger tu, apa yang berlaku? Kawan kita tengok, dia akan mau beli burger yang sama. Kenapa tidak boleh? Contohlah kempunan burger. Kenapa tidak boleh cari burger lain? Yes. Kita iklan untuk McDonald's secara free. I don't want to do that. Saya secara pribadi saya tidak mahu terlibat dengan mengiklankan barang-barang yang brand yang digunakan untuk menindas saudara-saudara saya yang di Palestin itu. The same case macam Uyghur, isu Uyghur ni juga. Contoh, saya tahu, ya, Hotel Shangri-La sebagai contoh. Saya pun baru tahu juga tentang hal ini. Hotel Shangri-La diasaskan oleh Bing Tuan. Bing Tuan ini adalah satu regimen askar Cina yang memang dipasang di area Xinjiang Uyghur itu, dan diadakan di sana, dan mereka inilah menindas umat Islam yang berada di Turkistan Timur ataupun Xinjiang itu. Bila mana kita tahu duit yang mereka hasil penindasan itu diguna untuk dilaburkan pada hotel-hotel yang grand seperti Shangri-La dan jaringannya. Jadi kita memanglah halal servisnya itu, yes. Kita pergi ke hotel tu bagus servisnya, dan ada, kalau kita masuk ada setengah dia akan tunjukkan arah kiblat dan sebagainya, like the Syariah compliant. Tetapi bila kita tahu sumber daripada Shangri-La itu digunakan untuk menyokong penindasan Uyghur, kita rasa sensitif. Atas sebab itu kita tidak mahu. Maka seluruh Shangri-La dan juga hotel-hotel yang seumpamanya ini kita boikot. Begitu juga dengan barang-barang, walaupun barang daripada China ini sukar untuk kita boikot. Sebab keperluan, keperluan. Walaupun tidaklah keperluan sangat, tapi adalah, tidak semua orang mampu untuk beli barang-barang yang mahal. Tapi begitulah keadaannya. Kita itulah, memboikot ini dia perlukan kepada pemikiran yang strategik. Ada setengah pendakwah, doa, dia cenderung untuk mengambil sikap yang lebih neutral berkenaan tentang isu boikot ini. Katanya boikot ini mestilah dilakukan dengan sokongan kerajaan. Kalau kita boikot dengan sokongan kerajaan katanya, sebab dengan itu barulah boikot itu kononnya berkesan. No, that's not the way we boycott. Untuk negara kecil seperti Kuwait, yes, why not? Bahkan di Kuwait sendiri pun, pendakwah ini di Kuwait dikeluarkan fatwa kata kita mesti boikot sesuai dengan perintah daripada Waliul Amri. Okay, I'm not laughing at the context kita kena taat kepada Waliul Amri, yes. Tapi I'm laughing at the context macam mana dia cuba untuk
menyandarkan boikot ini kepada waliul amri juga. Seakan-akan waliul amri inilah yang kena selesaikan seluruh isu-isu apa kita, seakan-akan kita ini tidak boleh buat keputusan kita secara sendiri. Jadi contoh macam tadi apa isu McDonald dimiliki oleh Reza Food, Ali Reza Abdurrahman Ali Reza, dan juga salah seorang daripada putra Al Saud, dan juga menteri Tarfih itu mengeluarkan fatwa boleh, bukan fatwa dia bukan mengeluarkan fatwa, ini dia buat video, dia dia kata marilah kita makan McDonald. Yes, you can look it up. Pergi ke YouTube atau pergi ke TikTok, cari Turki Al Sheikh, keluar videonya itu, marilah kita makan McDonald, ya. Dan di situ itu waliul amri. Itu waliul amri je. Jadi macam mana kita memboikot perkara yang diuar-uarkan ataupun diterwis, di apa disokong oleh waliul amri. Jadi ada konflik of interest di situ yang mau taat waliul amri kan mau taat fatwa-fatwa ulama. Kalau fatwa-fatwa ulama kita telah bacakan tadi, ya, fatwa ini walaupun tidak menyebut secara direct produk McDonald, produk itu dan produk ini, tapi secara mafhumnya, secara kolektifnya kita faham apa-apa produk yang digunakan ataupun yang menyumbang kepada kekuatan musuh untuk memusuhi orang Islam, maka kita kena tinggalkan. Walaupun benda itu pada bidzatihi halal, tapi dia menjadi haram li ghairihi sebab ada dia digunakan untuk menguatkan musuh Islam yang sedang menindas umat Islam, macam isu Palestin. Ya begitulah, ya. Hal ini kembali kepada keras kepala, ya, orang-orang setengah orang ini yang tidak faham tentang isu, dan apatah lagi dengan yang berlaku lah di Saudi itu, dan juga susah untuk dorang untuk tidak memboikot, untuk memboikot, ya. Kerana memang dorang pun tidak faham. Ada setengah yang merasakan bahawa isu Israel ini adalah isu Israel dan Palestin ini adalah isu yang sia-sia. Sepatutnya Palestin ini terima sajalah hukum, bukan hukum, terima sajalah pemerintahan Israel. Sampai ada yang berfikir begitu. Ya, kerana ini sudah terlalu lama, berpuluh-puluh tahun, kenapa tidak boleh selesai sampai ke sekarang ini? Maka ada setengah daripada mereka berpendapat bahawa biarlah Palestin itu dijajah oleh Israel. Lah, jadi itu, ya, yang berlaku. Jadi kita jangan, bila mana kita tahu perbezaan antara ataupun dialektik antara pemimpin sultan, pemimpin, dan juga antara orang agamawan, para ulama, maka kita jangan pukul rata. Betul-betul McDonald tu dibuka di Mekah, kita kata ulama di Mekah diam tidak memboikot McDonald. No, dorang konsisten, kata kita kena boikot apa-apa sahaja produk yang memusuhi umat Islam. Tetapi bila mana, macam saya katakan tadi, dalam konteks menterinya makan McDonald, minta orang-orang ramai makan McDonald, dan juga owner McDonald itu, McDonald, termasuk McDonald Malaysia, McDonald Singapura, McDonald Saudi sendiri dimiliki, dan juga beberapa lah McDonald yang lain dimiliki oleh Reza Food, dan juga ini orang Islam yang, dan juga syarikat Reza Food itu dimiliki secara bersama dengan salah seorang daripada putra Al Saud. Maka di situasi itu menjadi kompleks, kan? Kompleks dalam konteks orang Saudi. Tapi bagi orang Saudi yang faham tentang isu boikot ini, kenapa kita kena boikot, dorang tinggalkan, ya. Bahkan di Saudi itu sendiri banyak alternatif yang lagi sedap lah pada saya sendiri, ya, pada saya sendiri. Sebab saya pernah tinggal di Saudi, I know lagi sedap berjuta-juta kali lagi sedap daripada McDonald. Begitu juga dengan Starbucks.
Tapi kenapa? Sebab brand itu. Brand M itu. Nah, orang kata cepatlah apalah. Tidak. It's a fast food. Dan juga kualiti makanan itu pun, itu jadi masalah juga. Kalau kita bincang daripada kupas McDonald daripada segi kesihatan, kan? Allah perintahkan kita makan halalan tayyibah. Tapi betulkah McDonald ni tayyibah, kan? Kita jangan lupa isu McNugget dulu, sampai seluruh anggota badan ayam itu daripada beak ya, dari paruhnya sampai ke tajinya digunakan untuk membuat McNugget. Baru-baru selepas dibongkar cerita itu, barulah tidak silap saya dalam awal 2000-an begitu, barulah digunakan daging ayam yang betul saja, yang putih. Jadi itu kalau kita bongkar daripada segitu, betulkah makan McDonald ini sehat, halal dan taibah? Jadi isu lain pula. Ya. Jadi kita memboikot, yes, kita jelas kita memboikot the brand. Ya. Bila kita boikot the brand, maka jelaslah, kerana kita tidak mau terpalit dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh brand ini. Ya. Maka kita pergi Albaik. Oh my god. Rindu makan Albaik. Albaik, pergilah ke Kudu ke ataupun apalah, Tazij, the other fast food chain yang tidak terpalit dengan isu yang menyokong IDF dan juga memberi makan kepada IDF ketika mana orang-orang Palestin kelaparan. Yes. Maka sebab itu saya memang daripada dulu agak berbelah bagi sebenarnya, sebab dia halal kan, dan dikatakannya halal. Kita yakinlah sebab Presiden Jakim dan seumpamanya itu jelas halal. Tapi dia jadi haram li ghairihi kerana brand ini menyokong IDF. Itu kesimpulan yang saya fahami setelah mengkaji lah, fatwa para ulama macam saya bacakan tadi. Walaupun di Malaysia ada, saya Mufti Wan Salim di Penang berpendapat tidak patut atau tidak wajar untuk kita boikot makanan yang halal. Yes, it's halal. Tidak ada orang yang kata dia haram yang like the haram, tapi kerana brand itu menyokong IDF, maka sebab itu kita tinggalkan, kita boikot. Yes. Okay. Jadi saya kira itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Boleh dibuat ada satu tesis master dibuat di siapa nama penulisnya dia, Abid bin Abdullah As-Sa'dun. Tak tahu master di mana dia ni, tapi title master ini Al-Muqata'ah Al-Iqtisadiyah Ta'siluha Syar'i Waqi'uha Wal-Ma'mulu Laha. Jadi terjemahannya economical boycott secara ekonomi, Ta'siluha Syar'i, penjelasan asal muasal hukumnya secara syarak, Waqi'uha, the current reality dan juga Wal-Ma'mulu Laha, dan juga the future perspective ataupun perspektif masa depan bagi boikot ini. Jadi tesis ni bagus. Cuma saya tidak tahu dia diterbitkan di mana ataupun universiti mana. Tesis ni bagus untuk kita baca dan juga buka fikiran kita tentang boikot ini. Boikot, the economical boikot. Jangan main hentam saja, makan saja. Kita tidak fikir benda ini menyentuh tentang sensitiviti umat Islam. Jadi itulah baguslah juga kita berpuasa dan juga jimat duit. Kan, setelah kita boikot ni baru kita tahu, okey, makan di McDonald mahal rupanya. Sekali makan dalam around, walaupun ada sekarang ni menu rahmah dan seumpamanya, tapi even dengan menu rahmah tu bukan semua orang nak makan menu rahmah. Banyak lebih pilih yang Big Mac dan seumpamanya. Kalau kena pula, Allah Akbar. Kita boikot ni kita boikot, tak nak hafal nama-nama nama-nama menu ni. Okey, kan. Jadi mahal. Jadi itu menjimatkan juga, dan kita boleh beralih kepada makan benda-benda yang lebih sihat, yang lebih mengenyangkan. Yes. Atau masak sendiri, kan? Why not? Buat burger sendiri.
bagi yang ada bakat memasak tu, why not? Kan? Okay. Jadi insyaAllah semoga apa yang saya jelas ini dapat menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan tentang isu boikot ini, dan juga the current dialectic antara sultan, pemerintah dan juga ulama yang berada di Saudi, yang saya kira sekian lama lah berlaku dialektik ini, dan penting untuk kita fahami bahawa para ulama di Saudi sentiasa pro boikot. Sentiasa pro boikot. Cuma itulah, bila mana disokong oleh waliul amri pula, jadi isu lain pula, ya. Jadi wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada saya. Wallahu alam. Selamat memboikot. Saya pun memboikot juga ni. Mana-mana kita boleh tengok, ya, servis ataupun barang-barang yang kita boikot ni di BDS dan seumpamanya. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.